Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim. Ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sambung pada malam ini daripada kitab Hasyiah Asy-Syarqawi 'ala al-Hudhudi, yang mana kita berhenti semalam kita bacakan daripada Nas Imam As-Sanusi rahimahullahu taala, dan malam ini kita akan masuk kepada kalam Syekh Al-Syarqawi pada menyatakan berkaitan dengan sifat mustahil, iaitu mumatsalah lil hawadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu wal mumatsalatu lil hawadisi, dan menyamai bagi segala yang baru, iaitu sifat mustahil yang seterusnya ialah menyamai bagi sekalian yang baru, yakni mustahil Allah menyamai bagi yang baru. Taqaddama, telah terdahulu, anna ma'na mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi, bahawa makna menyalahi Tuhan bagi sekalian yang baru. Apa makna dia? Telah sebut dah dulu. Makna dia anna zatahu, bahawa sesungguhnya zat Allah Ta'ala laisat kadzatil hawadithi, bukan seperti zat makhluk. Wa sifatahu, dan sifatihi lah. Anna zatahu laisat kadzatil hawadith wa sifatihi laisat ka sifatil hawadithi, dan sifat Tuhan itu bukan seperti sifat-sifat makhluk. Wa af'alahu laisat ka af'alihim, dan perbuatan Tuhan bukan seperti perbuatan makhluk. Maka fatakunul mumatsalatu lil hawadithi, maka jadilah menyamai bagi makhluk itu. Apa makna menyamai bagi makhluk? Kauna, takunul mumatsalah lil hawadith itu kauna dhatihi wa sifatihi wa af'alihi kadzatin wa sifatin wa af'alil hawadithi. Jadilah zat Tuhan, sifat Tuhan dan af'al Tuhan kadzatin, seperti zat, wa sifatin, dan sifat-sifat, wa af'alil hawadithi, dan perbuatan hawadith. Ini satu juga uslub lah. Ada sebahagian daripada asatidzah jamiah dia kritik dari segi teknik ni. Jadi kazati wa sifati wa fa'ali, ada yang membaca dengan dia kata ala niyati al-mudhaf, kadzati wa sifati wa af'alil hawadithi. Jadi mudhafun ilaih tu duduk belakang. Ya, kalau ikutnya kadzatil hawadithi wa sifatiha wa af'aliha. Hak tu ta'bir biasalah. Ta'bir biasa. Jadi sini Syekh Syarqawi pun mentakbirkan begini, sebab ada juga di kalangan asatizah, terutama ni di belah kita ni lah, di belah tanah Melayu ni, dia kata tak boleh buat gitu, tak boleh takbir gitu. Tapi dalam kitab-kitab Arab, dalam kitab-kitab kita jumpalah takbir. Bukan kata kitab moden tu maklum dah, tapi mungkin orang boleh petikai kitab moden ni cara moden bercakap. Tapi kitab-kitab Al-Qudama dan juga ulama-ulama sebelum tu, yang mana penulisan mereka itu mendhabit dengan qawaidnya,
mereka menggunakan takbir sebagian. Okey, itu sedikit faedah lughawiyah lah. Kazati wa sifati wa af'alil hawadith. Ni pun menarik kalau kita nak tengok dari segi apakah wajah pada takbir begini. Kazatin wa sifatin wa af'alil hawadith. Makna kalau ikut takbir biasanya kazatil hawadithi wa sifatiha wa af'aliha. Itu jelas lah. Okey, nak kabarnya apa? Bila kita kata menyalahi Tuhan bagi sekalian yang baru tu pada zat, sifat dan af'al, maka sifat mustahil, iaitu menyamai Tuhan bagi makhluk itu dengan makna apa? Dengan makna zat Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan seperti zat, sifat dan perbuatan hawadis. Wa qad takallama al-musannifu ala nafi hadhihi al-umuri thalathati, dan telah membicarakan oleh musannif di atas ternafinya ketiga-tiga perkara ini. Dah musannif sebut dah dulu perbincangannya lah. Fa asyara lil awwali, maka menunjuk musannif mengisyaratkan bagi yang pertama dengan katanya bi an yakuna jirman, dengan bahawa adalah Tuhan itu jirim, ila akhirih. Walithani, yang kedua, biqaulihi au tattasifa dhatuhu al-aliyatu bil hawadithi, atau bersifatnya zat Allah yang maha tinggi dengan sifat baharu. Walithalithi, dan bagi yang ketiga musannif sebut biqaulihi au yattasifa bil aghradi, atau bersifat Tuhan dengan mempunyai matlamat dan tujuan, ila akhirih. Okey, habis. Faqauluhu, maka kata musannif au yakuna aradan. Musannif kan dalam kita sebut semalam dia ada juga tulis pada membahaskan lawazim bagi jirmiyah dan juga aradiyah. Au takuna, mana ni? Sini tak? Au yakuna aradan yakumu bil jirmi. Au yakuna aradan, katanya, kata muhasyi kita, la hajata lahu, tak perlu pun kepada kalam itu. Kenapa? Li'anna kalamahu awalan, mula-mula kalam musannif yang mula-mula fi nafi mumathalatihi lil hawadithi, pada menafikan menyamai Tuhan bagi sekalian yang baharu itu, fi zatihi, menyamai, betul lah, pada menafikan menyamai Tuhan bagi sekalian makhluk itu, fi zatihi, pada zatnya, bimakna, itu dengan makna anna zatahu laisat kazawatil hawadithi, bahawa zat Tuhan bukan seperti zat makhluk. Bila begitu, fa ma'lumun anna zawatihim laisat aghradan, maka tahulah bahawa zat-zat apa dia? Anna zawatihim, bahawa zat-zat makhluk itu laisat a'radan, bukanlah a'rad. Nampak? Bila mula-mula musannif kata bukan mumasalah tak? Mumasalah bi ayakuna jirman. Bila sebut menyamai, menafikan menyamai Tuhan dengan makhluk, maka kita tahu dah bahawa zat makhluk itu bukan a'rad, zat dia bukan a'rad. Maka bila nafi menyamai dengan makhluk, zat Tuhan tidak menyamai dengan zat makhluk, maka tak perlu dah lah kepada ataupun Tuhan itu au yakuna lahu aradan. Tak perlulah sebut bahawa adalah Tuhan itu arad. Tak perlu dah. Sebab apa? Sebab kalam musannif pada menafikan masalah pada zat itu dengan sendiri, bila tak sama pada zat Tuhan tak sama zat makhluk. Dan zat makhluk bukan arad. Zat makhluk bukan arad. Dah bila nafi zat dah, tak perlulah nafi arad. Nampak tak? Zat makhluk itu telah dinafikan, Allah menyerupai dengannya, maka tak perlulah bahawa kita datangkan dengan bahawa
adalah Allah Ta'ala itu arak. Tak perlu dah lah. Katanya lah. Okay. Ini segi ta'birnya lah. Segi ta'bir. Bahawa makna itu telah terkandung dalam makna yang pertama. Tapi jawapannya maklum sebagaimana kita tahu bahawa maqam ini perlu kepada tafsil, perlu kepada penghuraian dan pendetailan. Qauluhu bi an yakuna jirman, dengan bahawa adalah Tuhan itu jirim. Al-ba' bi an yakun tu. Ba itu al-ba' li sababiyati. Ba itu bab sababiyah. Bab dengan maksud sabab. Kama yadullu alaihi, sebagaimana menunjuk di atasnya. Ma sayati, kalam yang lagi akan datang, fi syarihi, pada syarih. Haitsu qala, sekira-kira syarih kata apa? Wa kadza yastahilu alaihi ma yastalzimu ila akhiri. Begitulah juga mustahil atas Tuhan barang yang melaziminya. Mana? Mana kalam syarih ma yastalzimu. Wa kadza yastahilu alaihi ma yastalzimu mumathalatuhu ma yastalzimu mumathalatahu. Begitulah juga mustahil atas Tuhan barang yang melazimi menyamai Tuhan bagi makhluk. Bukan sebut menyamai itu, hak lazim bagi menyamai pun mustahil juga. Okey. Jadi ba itu dengan makna sababiyah, sebab. Maka jadi makna macam mana? Dan bermula menyamai Tuhan dengan sekalian yang baharu itu ialah dengan sebab bahawa adalah Tuhan itu jirim. Bi an yakuna jirman. Itu dengan makna sababiyah. Ma sayati fi syarih. Haitsu qala wa kadza yastahilu alaihi ma yastalzimu ila akhirih. Maka musannif faja'ala kaunahu fi jihatin lil jirmi. Maka musannif menjadikan keadaan Tuhan pada jihah bagi jirim, pada pihak bagi jirim itu mustalziman lil mumathalah, itu melazimi bagi mumathalah. Keadaan Tuhan pada pihak bagi sesuatu jirim itu perkara yang melazimi bagi mumasalah. Makna mumasalah lazim daripada mumasalah, sama dengan makhluk itu bahawa adalah Tuhan itu duduk pada pihak bagi jirim. Wal mustalzimu lisyai'i, maka sesuatu yang melazimi bagi sesuatu itu sababun fi, maka dia itu sebab kepada sesuatu. Jadi sesuatu yang melazimi sesuatu, maka itu menjadi sebab baginya. Apa dia? Benda maksud tu. Jadi dia kata fi jihatin lil jirmi, pada jihah bagi jirim. Itu sebab bila Tuhan ada pada pihak bagi jirim, maka itu sebab Tuhan itu menyamai makhluk. Faham tak? Jadi dia kata wal mustalzimu lisyai'i sababun fi, sesuatu yang melazimi sesuatu, maka itu sebab kepadanya. Wa innama abbara bil jirmi dunal jismi. Okey. Selesai tadi. Jadi dengan makna bab sababiyah. Kemudian masalah lain pula. Kenapa musannif mentakbirkan dengan jirim? Dengan bahawa adalah Tuhan itu jirim. Dia mentakbirkan dengan jirmi dunal jismi. Kenapa tak guna jisim? Li'annal jirma a'ammu, kerana jirim itu lebih umum. Ini juga kita kena tahqiq dan tadqiq ni masalah ni, istilah ni. Ada orang bila masalah jirim jisim, dia ada beberapa mustalahah yang kita kena ambil perhatian sikit. Pertama, jirim, tulislah tak? Jirim, jisim. Lepas tu jauhar. Jirim, jisim dan jauhar. Jirim, jisim dan jauhar. Jadi antara jirim dengan jisim tu, di sini perbincangan antara jisim dengan jirim.
Wa innama 'abbara bil jirmi dunal jismi li'anna al jirma a'ammu minhu. Kerana jirim itu lebih umum daripada jisim. Li syumulihi, kerana merangkumi jirim itu al jauharal farda. Bila sebut jirim umum, termasuklah jauhar fard. Wal jauhara al murakkabah, dan termasuklah juga jauhar yang murakkab, yang tersusun. Wa ikhtisasi, li syumulihi wal ikhtisasi. Pertama, jadi jirim itu lebih umum daripada jisim. Kerana jirim ni umum. Bila sebut jirim, jirim itu sama ada benda hak melibatkan jauhar yang fard, orang panggil jirim juga. Jauhar al-murakkab pun orang panggil jirim juga. Jauhar murakkab ni ialah jisim. Nampak? Jadi jirim itu umum. Dan jauhar tu sama dengan makna jirim. Dengan makna jirim. Jadi jirim, jisim pun panggil jirim. Jisim pun panggil jirim. Tapi jirim mana? Jirim yang tersusun. Jirim yang tersusun orang panggil jisim. Jirim tu saja umum. Sama ada dia bertunggal, sutir, tunggal. Hak paling halus, tunggal. Jauhar ataupun jirmul fard. Dia sebut jauhar lah. Jadi istilah jauhar ni sama makna dengan jirim. Sama makna dengan jirim. Okay, boleh? Nampak? Kerana jirim itu lebih umum daripada minhu ay minal jismi. Li syumulihi, kerana merangkumi jirim. Li syumulil jirmi al jauharal farda, akan jauhar yang fard. Jauhar yang paling halus, yang tak boleh dipecah, dibelah lagi. Wal jauhara al murakkabah, dan juga jirim juga merangkumi jirim itu jauhar yang tersusun. Wa ikhtisasi ay wal ikhtisasi, dan kerana khusus jisim itu, ikhtisasil jismi bithani, bila sebut jisim saja, si jisim dia merujuk hanya kepada jauhar murakkab saja, jauhar yang tersusun. Okay. Maka bila wa nafyul a'ammi, maka menafikan sesuatu yang lebih umum, yastalzimu nafyal akhassi, melazimi menafikan yang lebih khusus. Bila kata Tuhan itu tidak menyamai, mustahil Tuhan menyamai bagi baharu, dengan bahawa Tuhan itu jirim. Bila kita kata Tuhan itu dok jirim, Tuhan itu bukan jirim, kita menafikan jirim. Jirim ni umum. Bila nafi umum, khusus masuk jugalah. Kita tolak jirim. Jirim ni makna umum. Maka hak khusus termasuk juga tertolak. Okey. Dunal aksi, tidak sebaliknya. Kalau kita kata Tuhan ni bukan jisim saja. Bukan jisim saja. Makna khusus jisim. Boleh jadi orang terfikir, dah kalau dia jauhar fard, dia bukan jisim. Tak mesti. La yalzamu min nafyil akhassi nafyul a'am. Tak lazim daripada nafikan benda yang khusus, tak lazim menafikan yang lebih umum. Okey. Wadzatu, dan kalimah zat itu a'ammu minas thalathati. Zat itu lebih umum daripada tiga-tiga itu. Mana? Daripada lafaz jirim, jisim dan jauhar. Lebih umum lafaz zat. Jadi boleh letak segilah. Letak zat, makna zat satu lagi. Itu lebih umum. Limfiradiha, kerana tertunggalnya zat itu fi dhatillah. Infiradiha anha. Infiradi. Ada nuskah infiradihi tak? Boleh, sebab zat ini boleh yu'annathu wa yudhakkar. Zat boleh ditakniskan dan boleh dimuzakkar sajalah. Jadi tak ada masalah. Tapi kok ada nuskah yang limfiradihi ay limfiradi zat. Jelas sikit. Anha aini ay ani thalathah. Fi dhati, kerana tertunggalnya ia zat itu daripada tiga-tiga yang lain. Makna dia itu saja dipanggil pada zat Allah Ta'ala. Makna zat bila sebut zat,
dia bertunggalang zat pada zat Tuhan itu, orang panggil zat aja. Zat Tuhan tak boleh panggil jirim, tak boleh panggil jisim, tak boleh panggil jauhar. Nampak? Okey. Nampak? A'amu wa dhatu a'amu min ath-thalathati limfiradiha. Kalau ada limfiradihi kabarlah, limfiradiha anha fi dhatillahi ta'ala. Okay, habis itu. Wa hal yutlaqu ala Allahi dhatun aw la? Soalan. Jadi bukti situ tu. Kalau ikutnya ada tanda soalan tu. Hal yutlaqu, adakah boleh kita itlaq, kita panggil atas Tuhan tu, kita kata Tuhan tu zat ataupun tidak? Boleh tak kita kata Tuhan tu zat? Boleh tak itlaq Tuhan tu zat? Mana'ahu qaumun, telah menghalangkan mengitlaqkan zat bagi Tuhan itu oleh satu kumpulan manusia. Maknanya sekumpulan ulama kata tak boleh panggil zat. Ni zat ni fahamlah, ahli rasa dalam ni faham belaka dah. Ni kadang ngajar orang awam kena terang kat ni. Ya kadang-kadang kita ingat orang awam tahu. Kita anggap orang awam tahu tak. Zat tu boleh jadi zat tu, ingat zat. Zat besi, vitamin C, kalsium. Ingat zat gitu. Dia kadang-kadang mungkin benda istilah di segi ahli je maklum lah. Sama juga macam jadi ada yang kita kata majlis ilmu dimiyat tu. Kita ingat ke benda yang begitu senang orang boleh faham lah sebelum dia nak rok kepada Asy'ariyah. Nak rok kepada Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah ahli kalam ni. Rupanya benda yang boleh senang pun tak tahu juga. Ibnu Kullab, Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id Ibnu Kullab Al-Qattan. Ibnu Kullab. Antara daripada ulama ahli sunnah tu, tapi orang tuduh dia, Wahabi tuduh dia dengan mazhab yang lari daripada ahli hadis. Sebenarnya tidak. Yang mana Imam Abu Hasan Asy'ari berguru dengan dia jugalah. Jauhar. Ada tanya tu. Ayah, kalau ada soalan tanya nanti jap. Jadi tiba-tiba buat video nak rock ni. Baca Ibnu Kilab terus. Allah, jadi tepuk dahi kita, tepuk dahi. Tepuk lalu dahi. Ada nyamuk tak ada nyamuk, ayah tepuk dahi. Baca Ibnu Kilab. Allah, tutup buku awal lah. Nampak tak? Lepas tu duk terang kata golongan ulama ahli kalam ni tidak Asy'ariyah. Dia tuju pada Asy'ariyah lah. Dia tuju kepada ulama-ulama kita lah yang di Asia Tenggara ni. Tak faham makna wujud kidam bakok. Kata tak, sifat tak ada makna. Ini nak tuju pada sifat khabariyah. Tapi hak mana beza pun tak boleh nak beza dah. Orang tak pesak. Masalah wujud kidam bakok tak ada makna tu. Jadi kita kata Allahu Akbar. Bukan majlis ilmu dah tu majlis pening. Majlis pening, majlis ribah. Orang yang buat dengan tujuan tu memang ada niat jahat kita kata. Jadi masalah kena tahzirkan daripada tulabul ilm, daripada ikut dan dengar daripada golongan. Sebab kadang-kadang orang tak boleh nak beza ni. Nampak terang macam Asy'ariyah dah. Kena dia bila sebut baca tu, adalah setengahnya baca tu berhaluh lah baca tu. Makna baguslah dari segi ilmu nahunya, dari segi kalimahnya. Tapi dari segi huraian tu talbis kalam-kalam ulama tu, Masya Allah. Nampak tak? Jadi ni kena tahzir betul-betul ni. Terutamanya pelajar orang-orang baru nak mengaji, tulabul ilmi tak sawi dengar lah. Bukan benda nak debat. Ada benda kadang tak perlu debat, tak perlu tulis. Pernah orang cerita lah. Tak dang. Perekat tok guru kita, ustaz-ustaz kita cerita. Tok guru Haji Abah. Debat seorang dengan orang di Terengganu jugalah. Tok guru jugalah, ada pengikut lah. Pasal Isra' Mi'raj, dengan roh ke dengan jasad. Benda itu isu khilaf yang kita maklum. Ahli sunnah kata dengan roh dengan jasad. Jadi Tok Guru Haji Abah ambil pandangan betul lah. Berlaku Isra' Mi'raj, roh dengan jasad. Jadi lawanglah dengan debat dengan seorang lagi ni. Yang orang panggil Tok Guru juga. Jadi Tok Guru ni tak mari. Tok Guru Haji Abah mari. Dia atur anak murid je. Tak atur anak murid. Anak murid tu pun baru. Anak murid tu dah lah. Kita kenal lah. Meninggal dah lah. Allah yarham laka. Jadi apa nama ni? Tok Guru Haji Abah tanya sepatah je. Subhanalladzi. Subhan tu isim fa'il.
Subhana itu isim ke fi'il? Jadi kawan tu mari dak ni anak murid berkat nama Tok Guru Allah Alam lah. Jadi dia kata fi'il lah. Maha suci Tuhan. Perbuatan menyucikan Tuhan. Jadi subhana itu dia kata fi'il. Tu kata gini yang dak usah balik, dak usah debat, aku pergi balik ngaji lagi. Pergi balik ngaji lagi. Ni kadang-kadang ada perkara ni kadang tak perlu selesai dengan debat, selesai dengan cara kita mengaji. Kita tawadukkan diri kita mengaji dengan para alim ulama. Okey. Zat boleh tak kita itlaqkan pada soalan jauhar itu napa? Apa? Napa tu ya, apa dia jauhar tu? Jauhar itu apa? Jauhar itu jirim lah. Jauhar itu, sebab tu kata jauhar itu dengan jirim makna sama. Nampak tak? Jauhar. Cuma kalau jauhar itu bertunggalan, dia itu panggil jauhar fard. Dah takrifnya apa? Ma tahayyaza bi nafsih. Sesuatu yang mengambil ruang dengan dirinya. Sesuatu yang bertempat dengan dirinya sendiri. Ma tahayyaza bi nafsihi. Jirim pun sama juga. Jirim pun sama juga. Okay. Cuma apa nama ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zat itu ma qama bi nafsih. Kita tak guna tahayyaza lah. Sebab tiga ni mana ni? Tiga istilah ni. Jauhar, jirim, jisim. Ni ialah nisbah kepada makhluk sahaja. Merujuk kepada zat makhluk. Merujuk kepada zat makhluk. Sesuatu yang bertahayyaza, mengambil ruang dengan sendirinya. Sesuatu yang bertempat mengambil ruang dengan dirinya. Kejauhar dan juga jirim ni sama. Antara jirim dengan jisim ada perbezaan. Daripada mana? Jirim itu lebih umum, jisim itu khusus. Okay. Kemudian wa mana'ahu qaumun wa ajazahu akharuna, dan mengharuskan, memanggil kita itlaqkan Tuhan tu zat, itu mengharuskannya oleh sebahagian yang lain. Wa huwas sahihu, dan itu pandangan yang sahih. Itu pandangan yang sahih, iaitu boleh kita kata Tuhan itu zat. Qauluhu ay ta'khudhu dhatuhu al-aliyatu birraf'i ta'khudhu dhatuhu. Baca dengan rafa'. Baca dengan rafa'. Ta'khudhu dhatuhu. Baca birraf'i, baca dengan rafa'. Tafsirun. Qauluhu inilah tafsiran lil jirmi, tafsir bagi jirim. Apa itu jirim? Iaitu yang mengambil oleh zatnya satu ruang. Tafsirun lil jirmi bilazimihi, tapi tafsir dengan yang melazimi bagi jirim. Tafsir dengan sifat yang melazimi bagi jirim. Kenapa? Idzil akhdhu al-madhkuru, kerana mengambil yang tersebut mana? Ta'khudhu tu, zatuhul aliyah, mengambil oleh zat Tuhan yang maha tinggi tu. Al-akhdhul mazkur itu min lawazimil jirmi, itu daripada lawazim, sifat yang lazim bagi jirim. Jirim tu ialah apa sifat lazimah dia? Sifat yang melazimi jirim. Dia mengambil ruang. Nampak tak? Jadi itu satu. Kemudian dikata wayuh tamalu, dan wayuh tamalu an-nasbu, dan diihtimal akan nasab. Mana? Ay ta'khudhu dhatuhul aliyah itu. Tafsiran liqaulihi yakuna. Dia menjadi tafsir kepada kalamnya yakun.
Mana ni? Bi an yakuna jirman. Bi an yakuna jirman ay ta'khudhu dhatuhul aliyatu. Bi an yakuna jirman. Jadi kalau baca nasab bi an ta'khudha dengan nasab, dia menjadi tafsir li qaulihi yakun. Tafsir bagi yakun. Kan dia tafsir dengan ai tafsiriyah ni, mengambil. Jadi yakuna jirma ai ta'khudha, yakuna ta'khudha. Jadi diihtimalkan nasab juga, dia jadi tafsirun menjadi tafsiran. Kerana menjadi tafsir liqaulihi yakuna ila akhirih. Wa qawluhu qadran, dan kata musannif ta'khudhu dhatuhul aliyatu qadran, satu kadar. Qadran ay miqdaran, kadaran. Qadran ay miqdaran. Wa qawluhu minal faraghi, daripada ruang kosong. Minal faghari, jadi apa? Sifatun lahu, sifat kepada qadran. Qadran minal fagha, satu qadar yang adalah ia daripada ruang kosong. Qadran kainan minal faragh, qadar yang ada daripada ruang. Sifatun lahu ay miqdaran kainan, ni tafsiran ni. Ay miqdaran kainan minal faraghi, satu kadar yang ada pada ruang kosong. Okay. Habis. Wa yuhtamalu, dan diihtimal juga ta'alluquhu bi ta'khudhu, bahawa berta'alluq mina tu, minal fara itu, ta'alluq dengan apa? Ta'alluq dengan ta'khudhu. Ini dia hurai i'rab ni. Ta'khudhu dhatuhul aliyatu qadran. Minal fara, ta'khudhu minal fara. Jadi minal fara ini muta'alliqun bi ta'khudhu, mengambil daripada ruang kosong. Mengambil apa? Oleh zatnya satu qadar. Okay. Yuhtamal ta'alluquhu bi ta'khudhu ay ta'khudhu minal faraghi qadran, satu kadar. Wa qawluhu aw yakuna aradan, atau adalah Tuhan itu arad, ila akhirih. Ay bihaitsu yakunu mana tadi? Au yakuna aradan, atau adalah Tuhan itu arad, ila akhirih. Ai bihaitsu yakunu na'tan, dengan sekira-kira yakun itu menjadi na'at. Wal jirmu man'utan, dengan sekira-kira dia itu, mana? Arad itu menjadi na'at, jirim itu menjadi man'ut. Nampak? Dengan bahawa Tuhan itu arad, dengan sekira-kira dia itu jadi sifat, jirim itu jadi mausuf, jadi sesuatu yang disifatkan. Ni nak cerita keadaan arad tu macam mana. Bihaitsu yakunu na'tan, sekira-kira jadilah dia itu na'at, dan jirim itu man'ut. Jirim itu man'ut. Okay. Wa huwa bin nasbi, dan dibaca dengan nasab, atfan ala yakun, di atas yakun. Bi an yakuna yang pertama ni. Bi an yakuna ni. Jadi yang ni pun au yakuna. Baca dengan nasab, atas yakun, bi an yakuna tu. Okay. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, wa kadza ma ba'dahu, begitulah juga kalimah selepas padanya. Mana? Yakuna fi jihah, au lahu jihah. Lepas pada tu baca dengan nasab di atas pada au tattasifa, atas pada bi an yakuna belaka. Wa kadza ma ba'dahu wa qawluhu yaqumu ala hazfi ay at-tafsiriyati. Yakum tu bi an yakuna aradan yakumu bi jirmi. Mana? Dia nak ulah ni.
Nak ulah yakumu bijirmi ni. Arak yang adalah ia, arak yang berdiri ia pada jirim. Okey. Jadi arak yang berdiri pada jirim. Jadi yakum tu dia kata dia itu ala hazfi ai at-tafsiriyah. Kalau ditakdirkan makna ada ai tafsiriyah. Bi an yakuna aradan ai yakumu bil jirmi. Ya ada ai sinilah. Ada mudhaf, ada dihazahkan ai tafsiriyah. Bukan mudhaf, ada dihazahkan ai tafsiriyah. Liyunasiba. Kenapa kita takdirkan itu? Supaya munasabah ma qablahu. Jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya Jerman. Tengok jumlah sebelumnya dia kata Jerman. Ai ta'khudhu. Kalau sini aradan. Ai yakumu jugalah. Jadi insijam. Jadi kita kata sama pada takbir. Jadi konsisten pada takbir. Okay. Mana lagi? Au yakuna fi jihatin, ataupun adalah Tuhan itu duduk pada jihah bagi jirim. So kita berhenti situlah untuk malam ni. Dia nampak pihak jihah ni panjang jugalah ni. Nampak dah jihah ni panjang juga ni. Kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Sekadar tu saja. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.